والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر وبالتمام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selagi menghidupkan kita, memberikan kita nyawa, menggerakkan hati-hati kita untuk kita sama-sama menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan kaki kita untuk kita hadir kepada Allah. Alhamdulillah kita dah sampai. Dengan izin Allah juga kita sama-sama solat berjemaah. Dan dengan izin Allah juga kita sama-sama dapat mewakafkan diri kita sementara masa kita menunggu isyak. Dari kita duduk di rumah tanpa buat apa-apa. Jadi alangkah baiknya di mana-mana saja di tempat yang ada majlis ilmu, kita hadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu majlis ilmu ini adalah satu perkongsian ilmu daripada tazkirah yang hadir atau ustaz-ustaz yang hadir, sama-sama berkongsi ilmu dan mungkin berkongsi pendapat dan untuk bekalan kita dan dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita ni semua adalah bakal-bakal jenazah yang mana mungkin kita lihat sahabat-sahabat kita kiri kanan kita, mungkin sebelum ini dia duduk sebelah kita solat berjemaah, dan hari ini dia dah tak ada. Dah tak ada apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyusul tapi tidak tahu bila, dan bila-bila masa saja Allah akan ambil nyawa kita, dan kita kena bersedia daripada segi rohani kita, bekalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah waktu siang kita bekerja mencari rezeki untuk keluarga kita, dan malam kita cari rezeki untuk diri kita dan untuk keluarga kita juga, untuk bekalan di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah sekalian, kita sambung buku Rahsia Kematian Alam Barzakh dan Roh, bersedia atau tidak kematian pasti datang. Dan sekiranya sesiapa tuan-tuan yang ada buku, kita sambung ke surat yang ke-20. Bulan yang lepas kita ada membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda mati yang baik, iaitu husnul khatimah. Dan mungkin pada hari ini kita sambung sedikit berkenaan dengan apakah yang perlu kita lakukan kepada orang yang hampir mati. Apakah yang perlu kita lakukan kepada orang yang hampir mati? Maksud dia kat sini, yang dia dalam keadaan nazak, dia belum nak mati, belum nak mati lagi, tapi dia dalam keadaan nazak. Kadang-kadang orang yang nazak ni tuan-tuan, kita dah macam dah andaikan, sekejap lagi dia nak pergi lagi, rupa-rupanya belum lagi, ada lagi seminggu. Kita dah tengok dah nafas dia turun naik, dah panggil ahli keluarga, kata ni nak mungkin petang ni nak pergi dah ni, tapi tak pergi-pergi. Malam ada, besok pun ada lagi. Dia cuma nazak dia tuan-tuan, belum lagi nak pergi. Jadi apa yang perlu kita lakukan kepada orang yang hampir mati? Yang pertamanya, menghadapkannya ke arah kiblat. Menghadapkannya ke arah kiblat. Perkara ini digalakkan oleh sebahagian ulama, antaranya Imam Atha An-Naqai, Malik
Auza'i dan sebagainya. Hal ini kerana arah yang paling baik adalah ke arah kiblat. Sabda Nabi SAW, "Inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalis qubalahul qiblah." Yang bermaksud sesungguhnya bagi setiap perkara ada penghulunya. Yang terbaik ataupun paling utama. Sesungguhnya penghulu bagi sekalian majlis adalah yang menghala ke arah kiblat. Riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menurut Imam Al-Haythami di dalam Majmu' Az-Zawaid, sanad hadis ini adalah sanad hadis yang hasan. Jadi bila mana ada seseorang yang dalam keadaan dia tengah sakit, hadapkan dia arah kiblat. Dan dalam hadis yang Nabi SAW berikan kepada kita ini, apa-apa majlis, penghulunya adalah menghadap kiblat. Jadi betul lah tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan menghadap ke arah kiblat. Maknanya bukan kita menghadap, bukan ke arah kiblat. Jadi saya memang kena menghadap tuan-tuan lah. Takkan saya nak menghadap ke sana. Kalau saya menghadap sana, tuan-tuan pun tak dengar. Itu adab dia. Dan segala benda sebenarnya tuan-tuan, segala perkara dalam hidup kita ini ada adab dia. Kita nak baca Quran pun seeloknya wuduk tu dah pasti. Kena adab kiblat. Kita nak baca Quran, adab kiblat. Kalau kita nak baca kat dalam rumah kita Quran, adab kiblat. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat kenduri, baca Yasin kat rumah, kita selalunya buat halaqah. Kita tak buat arah kiblat, menghadap kiblat lah. Tapi kalau boleh imam tu arah kiblat, menghadap kiblat. Tapi tak ada masalah tuan-tuan, ini bukan bid'ah. Tapi di dalam halaqah lah. Kalau nak menghadap arah kiblat, jadi rumahnya jadi sempit. Tak boleh nak letak makanan-makanan yang telah disediakan. Tapi semua benda, semua perkara ada adab-adabnya. Dan yang dalam ni kita ceritakan tentang bila mana nak hampir kepada kematian, kita kena angkat pesakit tersebut, adabkan ke arah kiblat. Itu yang pertama. Namun perkara ini tidak perlulah dititik beratkan sangat sehingga memayahkan orang yang sedang sakit. Sa'id bin Al-Musayyab, seorang tabi'in terkenal, ketika beliau sedang sakit, orang ramai ingin mengubah kedudukannya. Ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang ingin kamu semua lakukan terhadapku?" Mereka menjawab kepadanya, "Kami ingin mengubah kedudukanmu agar menghadap ke arah kiblat." Beliau menjawab, "Kakak aku dari dulu lagi berada di atas kiblat, berada di dalam agama Islam hinggalah ke hari ini." Ia kemudiannya mengarahkan agar dikembalikan semula kedudukannya sebagaimana asal. Itu pendapat daripada seorang tabi'in. Itu kita pun boleh gunakan juga. Contoh kalau rumah kita tu memang dah sesuainya macam tu, ataupun pesakit kita tu memang tak boleh nak dialihkan. Kalau kita nak alihkan badannya sakit, biarkan dia menghadap itu. Baik, itu yang pertama. Seeloknya menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat, ia bukan menjadi salah, bukan menjadi kesalahan kepada orang tersebut ataupun keluarga tersebut. Janganlah tiba-tiba nanti kita datang ke rumah orang, kita tengok orang tengah sakit, kita suruh dia alih, suruh menghadap kiblat. Kalau tak boleh, biarkan macam tu saja. Yang penting, kalau boleh kita buat, kalau tak boleh, biarkan macam tu saja. Sebab apa? Sebab ada daripada tabi'in ini mengatakan, kerana apa? Kiblat dia adalah Islam. Yang kedua, bila mana orang yang hampir mati ini, kita perlu menghadiahkan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marid aw al mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang sudah meninggal dunia, ucapkanlah doa yang baik-baik kepadanya. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Riwayat Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Oleh sebab para malaikat menunggu untuk mengaminkan apa yang akan kita ucapkan tak kala menziarahi pesakit, maka ada baiknya kita banyakkan berdoa supaya doa kita itu turut diaminkan oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan, kita
kita datang, kita ziarah orang yang sakit ataupun orang yang hampir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Jangan kita datang kat rumah orang tu, kita dah duduk kat rumah orang tu, kita tak ada minum ke? Jangan adab dia. Kita doakan, dan kita pun tidak digalakkan untuk lama berada ketika mana berziarah orang sakit. Cukuplah sekadar kita datang, kita tanya khabar, kita doakan, mudah-mudahan orang yang sakit itu diberikan kesembuhan. Kalau dia boleh bercakap lagi, kita cakaplah sekadar yang mampu. Tak perlu ajak borak. Tak perlu ajak dia borak, tanya dia macam-macam. Sekadar yang mampu. Kita doakan. Dan bila mana kita doakan, tuan-tuan, malaikat yang dengar, malaikat akan dengar doa kita, dan malaikat akan aminkan segala doa yang kita doakan kepada pesakit tersebut. Jadi ini juga salah satu adab kita bila mana kita bertemu dengan pesakit ataupun orang yang memang sedang sakit, nazar. Mungkin ada saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita di kampung ini yang sakit, datang dan doakan dia. Mana tahu bila mana kita datang jumpa dia, semangat tu datang. Semangat tu datang, dia bagi kekuatan pada dia. Sebelum ni dia rasa lemah, tiba-tiba ada orang datang jenguk dia, dia rasa semangat. Dia tahu dengan berkat sahabat-sahabat dia datang, dia boleh sembuh. Tapi kalau dah memang tak boleh nak sembuh, kita doakan dia semoga dipermudahkan segala urusan. Itu yang kedua, orang yang hampir mati. Yang ketiga, di mana orang yang hampir mati ni, tuan-tuan, yang kita nampak dia memang hampir mati, kita ajarkan dia kalimah syahadah. Sabda Nabi SAW, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hampir mati dalam kalangan kamu ucapan la ilaha illallah. Imam An-Nawawi menyatakan maksud ajarilah adalah dengan mengingatkan kepadanya kalimah la ilaha illallah, supaya kalimah itu menjadi kalimah terakhir yang diucapkan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Hal ini kerana Nabi SAW bersabda, Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya sebelum mati ialah la ilaha illallah, maka ia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Hakim daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih. Apabila ia telah mengucapkannya, tidak perlu lagi diulang ajar, kecualilah jika ia bercakap selepas itu dengan perkataan-perkataan yang lain, maka hendaklah diajarkan semula kalimah syahadah itu supaya ia menjadi kalimah terakhir yang diucapkannya sebelum meninggal dunia. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat kita Allah sekalian, bila mana orang yang hampir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ajarilah dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau mampu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak mampu tuan-tuan, ajarkanlah sebut Allah, Allah, Allah. Biarlah bila mana ketika mana orang tu sedang sakit, ajarkanlah dengan kalimah-kalimah tersebut. Kalau dia tak mampu nak sebut la ilaha illallah, jangan paksa, tapi ajarlah ia sebut Allah, Allah, Allah. Kita cuba ajar dia, tapi kalau dah tak boleh, sebut Allah, Allah, Allah. Kalau siapa yang boleh terus dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajar. Kita kena ada usaha. Kita yang sihat ni ada usaha untuk ajar dia. Kalau dia tak mampu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajar yang pendek la ilaha illallah. Kalau tak mampu juga dia nak sebut la ilaha illallah, ajarlah Allah, Allah, Allah. Yang penting kalimah terakhir sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimah Allah ataupun kalimah tersebut, kalimah syahadah. Jangan dia
Kalau kita dah ajar sebut la ilaha illallah, tak perlu diulang balik. Tapi kalau dia bercakap selain daripada perkataan yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ajarkan balik. Ini diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni cuma semoga tolong sampaikan apa yang Nabi kata. Jadi bila mana Nabi kata, kita tolong sampaikan. Jadi itulah mulut kita ni tuan-tuan, sentiasalah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut Allah, 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 Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Biar mulut kita ni sentiasa zikir. Kita jangan mulut kita ni malas sangat nak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringankan mulut kita. Kalau kita boleh cakap perkara-perkara yang lama ataupun perkara-perkara yang lain, apa salahnya kita dalam sekarang ni tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan sedang dengar tazkirah ni, dalam hati tuan-tuan ataupun mulut tuan-tuan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah tuan-tuan. Kita ajar mulut kita biar apa? Biar mudah. Ini juga salah satu cara kita nak mudah untuk kita bila mana nanti kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut perkataan-perkataan macam ni lah. Benda mudah. Sebab apa? Kita dah selalu sebut. Kita ajarkan anak-anak kita tuan-tuan. Zaman saya sekolah dulu, zaman tuan-tuan mungkin tak lah. Zaman saya sekolah dulu, saya sekolah biasa dulu, tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi banyaklah jumpa kawan-kawan ni, dia cakap yang bukan-bukan. Jadi bila cakap yang bukan-bukan ni, semua keluar. Jadi bila terkenalkan balik benda tu semua, jadi rasa macam alhamdulillah, Allah izinkan aku belajar sampai tahap sekarang ni. Jadi tak ada nak sebut perkara-perkara yang waktu zaman-zaman sekolah dulu. Dulu kita nak cakap dengan kawan-kawan kita ni, senang je nak keluar kaki kita. Nak keluar hinzi tu senang. Nak kata babi kau ni senang. Tu zaman sekolah dulu. Kalau boleh kita ajar anak kita jangan cakap macam tu. Kalau anak kita tersalah sikit, jangan kita cakap anak kita bodoh. Cakap pandai. Kata-kata kita ni doa. Ini kalau cakap bodoh lah kau ni, orang suruh buat ni, kau buat tu. Jangan cakap. Cakap pandai. Pandai-pandai, insya-Allah lah nanti. Bukan sekarang, akan datang anak kita pandai. Jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan ajar anak-anak kita cakap yang bukan-bukan. Bodoh bangang. Walaupun kita tak ajar dia, tapi dia cakap kat sekolah. Bila kita dengar balik dia cakap dengan kawan-kawan dia, kita tegur anak kita. Kurang-kurang bila kita ajar anak kita, ajar zikir, dapatlah pahala dia. Dapat pahala zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajar zikir, ajar zikir kepada mereka yang hampir meninggal dunia. Dan kita juga kena lazimi lidah kita. Lazimi lidah kita sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat tuan-tuan, bila mana dia hampir kepada kematian ini, tidak lain dan tidak bukan, Nabi SAW sebelum mana Nabi wafat, Nabi bagi tahu, telah aku tinggalkan 2 perkara. Yang pertamanya kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Jadi yang keempat ni, Nabi suruh apa? Nabi ajar kepada kita apa? Membaca Al-Quran. Terdapat dalam kalangan ulama yang menggalakkan kita membaca Al-Quran kepada orang yang hampir mati, terutamanya surah Yasin. Hal ini kerana ada riwayat daripada Nabi SAW, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wad daral akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, Imam Nawawi. Kalau siapa yang tengok kat sini 185 halaman 185. Yang bermaksud Yasin ialah hati Al-Quran. Tidak membacanya seorang lelaki
kerana mengharapkan keridhaan Allah dan pahala di akhirat, melainkan akan dikurniakan keampunan untuknya. Bacalah surah ini kepada orang-orang yang hampir mati dalam kalangan kamu. Riwayat Ahmad, Maqal bin Yasar berkata Imam Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid dalam rangkaian para perawi hadis ini terdapat seorang yang tidak dinamai, adapun perawi-perawi yang lain semuanya sahih. Yang maksud dekat sini hadis ni sahih. Dan boleh diamalkan. Jadi tuan-tuan, baca surah Yasin. Baca surah Yasin ketika mana orang yang hampir kepada kematian. Dan ada yang mengatakan bila mana kita membacakan surah Yasin ini kepada mereka yang hampir meninggal dunia, moga-moga Allah permudahkan roh dia untuk keluar. Permudahkan. Kita baca, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau bukan kepada mereka yang hendak mati ataupun hendak meninggal dunia, jadikan ia sebagai satu amalan kita. Mana-mana masjid surau setiap hari Khamis malam Jumaat baca surah Yasin. Jadi amalkan. Baca, amalkan. Tuan-tuan, kalau saya rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Yasin ni mungkin daripada zaman remaja, maknanya sampai sekarang ni rasanya dah hafal dah surah Yasin ni. 83 ayat. Betul kan? 83 ayat. Surah Yasin. Rasanya tahun lepas setiap kami dah baca dah daripada 2012 sampai akhir tahun. Tahun ni pun kita start baca lagi. Jadi kami malam Jumaat. Mungkin lepas ni dah tak payah buka dah. Dah tak payah buka dah. Yasin. Buku Yasin tu semua baca. Sebab semua dah hafal. Ala kulli hal, ini diajar kepada kita. Ini diajar kepada kita, suruh kita baca. Dan surah Yasin ini dalam Al-Quran ini adalah hati Quran. Kalau kita rasa kita nak marah tuan-tuan, bukalah surah Yasin, baca surah Yasin. Baca surah Yasin, amalkan. Nak permudahkan segala urusan, salah satunya surah Yasin lah. Bukan setakat kita nak pada orang yang nak meninggal dunia, urusan kita pun, kalau waktu pagi ada masa tuan-tuan, baca surah Yasin. Saya ada pengalaman orang mamak. Dia ada kedai makan di Serdang, di Taman Sri Serdang. Saya kenal dia daripada saya kecil sampailah sekarang ni. Sampai arwah bapa dia pun, bapa dia dah meninggal, mak dia ada lagi. Saya tengok dia selepas subuh, waktu saya duduk di Serdang pula, waktu saya dengan mak ayah saya duduk di Serdang. Selepas subuh dia tak akan tinggal baca surah Yasin. Lepas subuh, kita dah habis malam bagi salam, dia ke belakang, dia gembar orang. Dia akan buka surah Yasin, dia baca surah Yasin sampai habis. Setiap hari saya akan tengok, setiap hari saya jumpa dia. Dia amalkan surah Yasin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila saya tengok dia buat macam tu, dia ada perniagaan kedai makan, orang mamak dia ada kedai makan. Daripada sebuah, sekarang ni dia dah dapat penelot dah. Dulu kedai dia kat tengah-tengah. Sekarang ni penelot dah besar lah kedai dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Serdang tuan, Masjid UPM tu, tuan-tuan tengok ada kedai nama kedai Bismillah. Tu kedai kembar, adik-beradik kembar. Pergi semayang, semuanya ialah kahwin lain-lain lah, isteri lain-lain. Tapi time semayang mesti ada jumpa dia. Walaupun diorang lewat datang ke surau, tapi tetap datang. Subuh tu selalunya saya jumpa lah. Saya pernah ni, sekarang dah tak perlu sana. Kadang-kadang saya pergi sana, jumpalah dia kat kedai makan tersebut. Tapi benda tu masih lagi di lazimi dibuat. Itu salah satu dia lah tuan-tuan. Jadi galakkan untuk kita baca surah Yasin. Kita kena ingat dalam Quran kita ada 114 surah. 114 surah. Kita disuruh baca semua surah yang ada. Daripada suratul Fatihah sampailah surah An-Nas. Surah Fatihah kita dah confirm, kita dah hafal. Sebab apa? Dia wajib.
Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, sekiranya kita tidak baca surah Fatihah dalam solat, tidak sah solat kita. Tapi ini surah-surah yang lain. Tapi kalau hari Khamis, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Ada baca Yasin, datang tuan-tuan. Walaupun tak ada makan, datang baca Yasin. Niatnya nak baca Yasin sama-sama dengan jemaah. Dan tambah lagi satu, kalau boleh sebelum baca Yasin tu, ataupun tak buat hari Khamis malam Jumaat, buat pagi Jumaat. Kalau nak, ada setengah masjid dia buat Khamis malam Jumaat, baca surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Mungkin dah buat kot kat sini. Di Masjid Bandar, dia buat hari Khamis malam Jumaat, sebelum baca Yasin, dia baca Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Lepas tu baru baca surah Yasin. Kalau tak pun, kalau kat sini tuan-tuan, hari Khamis malam Jumaat baca Yasin, besok pagi lepas subuh, lepas zikir, baca surah Kahfi ramai-ramai, ayat 1 hingga ayat 10 saja. Cukup. Mula-mula buat sikit tu, yang buat banyak-banyak, buat sikit, 1 hingga 10. Nanti bila dah main 6 bulan selepas tu, baca pula ayat daripada ayat 101 hingga ayat 110, akhir surah Kahfi. Dia apa kelebihan dia tuan-tuan, surah Kahfi ni menghindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal dan fitnah dunia. Kita tahu akhir zaman ni banyak sangat fitnah-fitnah. Itu kita takut. Kita takut, kadang-kadang kita tak buat, tiba-tiba benda tu datang. Hati orang didengki dengan kita, macam-macam dia boleh buat. Lagi-lagi orang-orang yang ada duit, yang ada duit, yang memang dia jenis hati dia hati yang jahat, dia tak suka orang tu lebih daripada dia, mulalah buat cerita. Itu akhir zaman sekarang tuan-tuan. Jadi amalkan. Jadi kat sini dia ajar untuk kita baca Quran, baca surah Yasin. Itu kepada orang yang hampir meninggal dunia. Yang kita yang tak meninggal lagi, kena baca Quran. Jangan kita malas baca Quran. Ambillah masa tuan-tuan. Mungkin saya rasa ada je masa. Kita ni masa, banyak je masa sebenarnya. Cuma kita je yang bagaimana cara kita nak rancang masa kita untuk kita nak baca Quran. Lepas subuh kita dah lewat. Okey, alasan nak cepat pergi kerja, tak apa. Okey, sampai pejabat, takkan tak boleh baca Quran? Sekejap, ambil 5 minit, bacalah 2-3 ayat. Ambil masa. Kita nak ambil zuk Quran tu, kita nak ambil keberkatan Quran tu. Mudah-mudahan bila mana kita baca Quran, dengan mujizat, dengan keberkatan Quran tu, Allah memudahkan lagi pekerjaan kita pada hari tersebut. Jadi kita kena buat. Jadi kehidupan kita ni, kita nak setiap hari makin lama makin baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari ini lebih baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita nak yang macam tu. Jadi kita tu. Jadi dia ajar kat sini baca Quran. Pesan lama dah. Nabi pesan dah lama dah pada kita suruh baca dengan ayat yang pertama, wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diajar oleh malaikat Jibril. Ketika mana ketika itu Nabi tak boleh nak baca. Nabi kata, aku tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Malaikat Jibril peluk Nabi SAW 3 kali tuan-tuan. Dia peluk Nabi. Dia ajar Nabi tak dapat, dia peluk Nabi. Dia ajar Nabi tak dapat, dia peluk Nabi. Akhirnya Nabi dapat baca. Itu juga salah satu kaedah, cara bagaimana kita nak ajar anak-anak kita. Kita nak ajar anak-anak kita mengaji, dengan cara bila mana anak kita tak boleh nak sebut, kita peluk dia, kita bisik dia, dengan anak kita. Jangan kita terus marah anak kita, tak boleh sebut, kita marah, jangan. Kita ajar, kita peluk anak kita, ajar dia sebut bacaan elok-elok. Jangan kita terus tak boleh baca je, marah. Nabi tak ajar macam tu.
Nabi ajar pada kita bila mana anak kita umur 7 tahun dia ajar solat. 10 tahun kalau tak solat, rotan. Rotan dia kat mana? Tak kaki. Nabi ajar kita juga, bila mana kita nak ajar anak kita mengaji, jangan terus marah. Ajar dia, peluk dia, bila tak boleh jawab, peluk dia, ajar slow-slow. Jadi benda tu insya-Allah boleh makin lama. Bila mana malaikat buat pada Nabi, dia peluk Nabi, dia kata Nabi boleh baca. Lama-lama Nabi boleh baca. Nabi ketika itu Nabi belum boleh tulis, Nabi boleh baca. Dan alhamdulillah, setelah mana Nabi dah dapat wahyu tersebut, sehinggalah turun selama 23 tahun. Nabi setiap bulan Ramadan Nabi akan talaki. Talaki Nabi dengan malaikat Jibril ni bukan macam kita. Kita baca Quran, kita talaki, kita tengok. Kita buka mushaf. Maksud saya ni lah, pelajar-pelajar kita lah. Kalau di Mesir tu, kalau kita talaki, maksud talaki kita buka mushaf Quran ni, kita baca kat depan syekh kita. Syekh dengar. Kalau salah kita tegur. Kita buka, kita baca, kita tengok. Tapi Nabi SAW dia baca tanpa melihat mushaf. Itu kehebatannya Nabi SAW. Baik. Imam Ibn Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya telah berkata sebagian ulama, antara kelebihan surah Yasin ini adalah jika dibaca kepada suatu urusan yang sukar, nescaya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini perlu dibacakan di sisi orang yang hampir mati supaya turun keberkatan dan rahmat kepadanya dan memudahkan roh keluar daripadanya. Itulah saya beritahu tadi. Memudahkan roh yang bakal meninggal dunia itu, dipermudahkan rohnya keluar daripada jasadnya. Jadi tuan-tuan, kalau ada saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, mak ayah kita yang masih ada, mungkin sekarang ni mati tak kenal usia. Mati tak kenal usia. Bukan kata umur tua-tua dia mati dulu, tak. Sekarang ni umur muda pun mati dulu. Umur 12 tahun lagi sekarang ni kes denggi. Saya dimaklumkan sekarang ni yang paling kencang masalah denggi dia Kelang, Shah Alam, Labuan Dagang dengan Kecagak, kawasan dia yang sekarang ni tengah kencang. Saya cerita wallah alam lah, saya tak tahu. Kebetulan ramai pelajar kita bawa pergi ni, ada yang muntah-muntah, tapi rupanya dia kena daripada rumah dia, bila balik ke asrama, demam. Demam, tapi bila cek balik kat sekolah, bukan masalah di sekolah, rupanya kawasan perumahan dia. Di Shah Alam, di Kelang, ini dimaklumkan oleh doktor sendirilah. Jadi itu pun kena tengok. Kadang tu lah tuan-tuan, maksudnya mati tu bukan kira umur kita. Umur kita kadang muda lagi, tapi Allah nak jemput kita awal, kita pergilah dulu. Jangan kita ingat umur kita umur 70 tu jangan matilah tu, tak. Kadang tuan-tuan yang kat sini mungkin ada umur 70 tahun, tak tinggi, sihat lagi bila tak haji berjemaah sama-sama. Baik. Jadi sebulan dia tuan-tuan baca Quran. Baca Quran setiap hari. Ambillah masa. Jangan kita ni benda lain kita boleh buat. Kita boleh baca surah khabar daripada muka surat depan sampai belakang. Habis kita tengok semua cerita masalah-masalah yang berlaku sekarang ni. Orang nak jawatan tu, orang nak jawatan ni. Tapi kita Quran tu kita tak boleh nak baca. Quran tu kita baca, cerita yang masa akan datang pun kita dah baca dah. Surah khabar tu kita baca apa? Cerita semalam. Ni cerita besok, keluar esok. Cerita hari ni keluar besok. Quran ni cerita yang akan datang dah ada dah cerita ni. Jadi jangan sia-siakan. Itu di antaranya tuan-tuan 4 perkara yang mana bila mana kita nak bertemu dengan orang yang hampir mati, kita diajarkan supaya yang pertama tadi kita suruh kalau boleh menghadap kiblat. Kalau tak boleh tak apa. Tak digalakkan. Kalau kata jangan paksa-paksa orang bila datang ni kena arah kiblat, tak. Kalau boleh arahkan kiblat, arahkan kiblat. Yang kedua, kita hadiahkan doa kepada yang hampir mati ini. Doakan dia semoga dipermudahkan
Mana tahu dengan izin doa kita Allah bagi dia kesembuhan. Kalau Allah tak beri kesembuhan, permudahkan segala urusannya untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan, doakan yang sakit. Yang ketiga, ini terutama sekali yang keluarga lah, ajarkan dengan kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah panjang sangat. Ajarkanlah la ilaha illallah. Tak boleh ajar pula la ilaha illallah, tak boleh nak sebut, ajarkanlah Allah, Allah, Allah. Biar mulut kita ni sentiasa sebut perkataan yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, membacakannya Al-Quran. Dia suruh kita baca Al-Quran kepada mereka yang hampir mati. Dia suruh kita baca Quran, yang suruh dipermudahkan, kita pun dapat pahala. Jadi baca Quran. Ini dia ajar pada kita. Seterusnya tuan-tuan, sikit lagi. Apakah yang perlu dilakukan jika berlaku kematian? Yang tadi tu hampir mati. Yang tadi tu hampir mati. Yang ini, apakah yang perlu dilakukan jika berlaku kematian? Apabila kita mendapat kabar berita atau mendapat tahu bahawa seseorang Muslim itu telah meninggal dunia, hendaklah kita melakukan perkara-perkara berikut. Ini mungkin kita masuk dari satu perkara di hari ini, iaitu istirja. Istirja dan berdoa. Apa dia istirja, tuan-tuan? Istirja bermaksud kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajar, bila mana berlaku kematian, itu dinamakan istirja. Kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba Allah yang ditimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku terhadap musibah yang menimpaku, gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripada. Itu Nabi SAW ajar. Maksud kat sini juga, tuan-tuan, bukan musibah orang meninggal saja. Bila mana berlaku musibah, orang tu kemalangan, kita juga disuruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan semata-mata untuk orang meninggal. Itu kena faham. Ini bila kita sebut Pak Mat tu jatuh tangga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila meninggal, tak meninggal baru jatuh tangga. Maksudnya situ. Dia kena musibah. Jadi kita berhenti sebentar. Kita akan sambung sikit lagi dan kita akan maka Allah akan memberi pahala kepadanya terhadap musibah yang menimpa dan Allah akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Ummu Salamah menceritakan lagi, tak kala Abu Salamah, yakni suaminya meninggal, aku mengucapkan sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah SAW itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untukku dengan seorang yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Rasulullah SAW. Riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan, bila mana berlaku musibah ataupun berlaku kematian, kita dianjurkan untuk kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi mengajar juga bila mana selepas mana kita menyebut istirja tersebut ataupun perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi ajar kepada kita doa dia, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku terhadap musibah yang menimpaku,
gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Itu Nabi ajar. Ya, Allahumma hjurni fi musibati. Kalau kita nak tukar baca ramai-ramai, Allahumma hjurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Nabi ajar kepada kita, ya Allah, berikanlah pahala untuk kami terhadap musibah yang menimpa kami, gantikanlah untuk kami dengan yang lebih baik daripada itu. Nabi ajar kepada kita. Kita terima musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan doa seperti mana yang Nabi ajar, supaya apa? Digantikan dengan yang lebih baik. Jadi kita jangan nak bila mana musibah yang berlaku di tuan-tuan, ia adalah satu musibah dan ia juga adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan diuji. Bagaimana cara diuji? Salah satunya dengan kematian. Dengan kematian orang yang tersayang. Mungkin ibu bapa dia akan kehilangan anak, anak dia meninggal. Mungkin juga si suami akan kehilangan isteri yang tercinta. Mungkin juga si isteri akan kehilangan suami tercinta. Itu satu musibah dan dia satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Jadi kita kena terima dengan redha apa yang Allah bagi pada kita ini. Dan kata Nabi akan digantikan dengan yang lebih baik. Andai kata anak kita meninggal juga, mungkin memang itu dah takdirnya dia pergi dulu. Mungkin Allah nak gantikan dengan anak yang lebih baik. Kalau isteri kita meninggal juga, Allah nak suruh kita apa? Cari isteri yang baru. Contoh. Tapi jarang jumpa perempuan bila suami dia meninggal, dia akan kahwin lain. Lambat sikit lah, tapi jarang lah. Selalunya payah sikit dia dah ada anak-anak ni. Tapi saya respect arwah atuk saya, walaupun arwah nenek saya dah lama meninggal, dia masih lagi. Dan 2 tahun lepas dia meninggal, tapi dalam keadaan dia tidak kahwin lain lah. Dia cinta sejati dia pada isteri dia. Jadi tuan-tuan, itu apa yang berlaku, apa yang perlu kita lakukan setelah mana berlaku kematian. Jadi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Ada lagi 2 dan 3, 4, 5 dan 6. Ada lagi 6 perkara. Jadi kalau kita sambung mungkin makan masa lagi. Dia cukup setakat itu yang tadi kita dah ceritakan ataupun kita berkongsi apa yang perlu kita lakukan sebelum ataupun orang tu hampir kepada kematian. Dan satu perkara yang diajar kepada kita bila mana berlaku kematian, supaya kita sebut istirja ataupun bukan dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma hjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku terhadap musibah yang menimpaku, gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Saya rasa cukup sangat itu untuk malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian berkenaan dengan kematian ini, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga doakan semoga semua dalam keadaan sihat dan istiqamah, untuk sama-sama solat berjemaah di masjid, walaupun dalam keadaan yang kurang sihat, kita mampu hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istiqamah juga untuk kita baca Quran setiap hari. Dan istiqamah juga kita untuk sama-sama kita menghadirkan diri ke kuliah-kuliah ataupun tazkirah yang ada di masjid kita ini ataupun di surau-surau yang mana kita hadir ke tempat itu semata-mata untuk nak dengar tazkirah dan ambil ilmu apa yang telah disampaikan. InsyaAllah saya rasa cukup sangat itu untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dan lemah itu dekat pada saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awwidna ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
kafaratul sholat.